saya Nazirah dan bersama 6 ahli kumpulan lagi iaitu Nur Amirah, Nur Fatin, Tana Silan, Tamil Tin, Aimin Syazwan dan Lili Vinesh telah membuat kajian bagi menghasilkan dokumentari ini yang berkisar tentang peristiwa 13 Mei 1969, pengajaran kepada rakyat Malaysia. Tanggal 13 Mei 1969 merupakan tarikh keramat yang menjadikan ia sebagai satu peristiwa bersejarah terbesar dan titik hitam bagi negara Malaysia. Pada tanggal bersejarah itu, rakyat Malaysia digemparkan dengan rusuhan antara kaum Cina dan Melayu yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan telah mengakibatkan negara kita kehilangan banyak nyawa serta kerugian harta benda. Peristiwa ini bersangkutan dengan pilihan raya umum ketiga pada 10 Mei 1969 di mana banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan. Dalam pilihan raya umum itu, Parti Perikatan yang dianggotai oleh 3 parti utama iaitu UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan teruk kerana gagal memperolehi majoriti 2/3 dalam Dewan Rakyat. Manakala Parti Gerakan dan DAP yang berjaya memperolehi sebanyak 25 kerusi telah mengadakan perarakan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu. Disebabkan itu, kerajaan telah mengisytiharkan darurat kerana telah tercetusnya rusuhan secara besar-besaran yang telah meragut banyak nyawa yang tidak berdosa. Terdapat beberapa faktor yang mencetuskan kepada peristiwa ini. Antaranya adalah perbezaan agama dan budaya. Kaum Melayu sebahagian besarnya beragama Islam, kaum Cina beragama Buddha, Lao-Tzu, Dao-Tzu dan Confucius. Manakala kaum India beragama Hindu dan Kristian. Setiap kaum pula mempunyai kebudayaan yang berlainan dan ini menambah parakan lagi masalah perpaduan kaum di Malaysia. Masalah perpaduan ini bukannya bermula disebabkan agama yang dianti oleh kaum-kaum yang terdapat di Malaysia yang menggalakkan penganutnya memusuhi agama lain, tetapi ia berpunca dari sikap jahil terhadap agama-agama lain hingga banyak perkara yang dilakukan secara tidak sengaja telah menyinggung emosi pengganut agama lain. Faktor kedua adalah layanan berat sebelah oleh tentera Jepun. Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berat sebelah. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan China dan tercetusnya sentimen 13 Mei. Faktor yang ketiga pula adalah sistem pendidikan yang berbeza. Sistem pendidikan yang wujud di Tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada 4 aliran mengikut kaum, iaitu Sekolah Melayu, Cina, India dan Inggeris. Keempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. Sekolah Melayu menekankan kemahiran menulis, membaca dan mengira sekadar keperluan peringkat rendah sahaja. Manakala kurikulum Sekolah Cina dan India pula masing-masing menkiblatkan negeri asal mereka. Malah buku-buku teks dan guru-guru yang mengajar juga telah dibawa dari negeri China dan India. Keadaan ini telah mengukuhkan lagi keadaan kepribadian etnik yang telah sedia wujud. Sekolah Inggeris pula hanya mendapat menikmati oleh orang-orang China dan India yang tinggal di bandar-bandar. Faktor terakhir adalah aktiviti ekonomi yang berbeza. Masyarakat Melayu kebanyakannya terdiri daripada petani yang tinggal di kampung. Manakala masyarakat Cina telah mewarisi pekerjaan turun-temurun keluarga mereka, iaitu berniaga dan kebanyakannya tinggal di bandar. Dan masyarakat India pula bekerja sebagai penoreh di estet-estet dan tinggal di estet-estet. Kegiatan ekonomi yang berbeza ini telah mewujudkan jurang pendapatan yang berbeza antara satu kaum dengan kaum yang lain. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dan persaingan ekonomi secara tidak sihat. Dan pada kemuncaknya berlakunya peristiwa 13 Mei. Peristiwa 13 Mei telah memberi kesan kepada banyak perkara di negara kita. Antaranya ialah dari segi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial kaum. Yang pertama adalah pengesetaraan darurat.
Selepas peristiwa 13 Mei berlaku, persekitaran darurat oleh Yang di-Pertuan Agong telah dibuat pada malam 16 Mei 1969. Dengan perseteruan itu, Perlembagaan Persekutuan digantung. Negara pula diperintah secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Undang-Undang Tentera. Darurat telah menjadikan ibu kota Kuala Lumpur seperti kota lama ditinggalkan. Berkelak serta siakan berkabung atas kehilangan nyawa yang begitu banyak dalam satu masa. Kesan kedua adalah Majlis Gerakan Negara Majuran telah ditubuhkan yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Turut mengangkutai majlis gerakan ini ialah pemimpin-pemimpin parti politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan dan pegawai-pegawai tinggi polis dan tentera. Fungsi utama majlis ini ialah untuk mengembalikan keamanan dan undang-undang negara, menentukan pentadbiran yang licin dan sempurna dan mengembalikan suasana harmonian dan kepercayaan antara kaum di Malaysia. Dasar ekonomi baru DEB juga telah diperkenalkan. Dasar ini merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Dasar ekonomi baru ini juga merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan dalam tahun 1970 melalui rancangan Malaysia Kedua. Matlamat surat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata. Matlamat utamanya ialah memupuk perpaduan negara dan menyusun semula ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud di negara ini. Pengagihan ekonomi yang seimbang penting demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu serta mengambil kira kemiskinan serta ketidakupayaan sesetengah kaum untuk bersaing dengan kaum yang lain, maka DEB telah dirancang untuk memperbaiki keadaan ini. Yang terakhir adalah kerajaan memperkenalkan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Dasar ini adalah hasil daripada Akta Pelajaran 1961 yang berdasarkan Syur Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Ia telah dimaktubkan dalam Ordinan Pendidikan 1957. Dasar ini bertujuan untuk membantu menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan melalui sistem pelajaran yang menitik beratkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar yang utama serta berasaskan kokurikulum peperiksaan dan kegiatan kokurikulum yang sama untuk memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi dan politiknya. Antara langkah yang telah diambil ialah bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah rendah. Bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan di semua sekolah menengah. Sebuah temu bual telah dilakukan di mana responden kami terdiri daripada warga pelajar universiti serta beberapa pekerja dari pelbagai umur, bangsa, agama dan berlainan latar belakang. Adakah anda tahu mengenai peristiwa 13 Mei 1969? Ya, saya tahu peristiwa 13 Mei merupakan tragedi rusuhan yang berlaku antara kaum Cina dan kaum Melayu selepas pilihan raya 1969. Peristiwa ini terlalu dahsyat sehingga memberi kesan yang besar terhadap negara kita. Pada pendapat anda, adakah peristiwa 13 Mei penting untuk difahami? Pada pendapat saya, peristiwa ini sangatlah penting dan pemahaman rakyat Malaysia terhadap peristiwa tersebut perlu terus disusuli dari generasi ke generasi agar kita dapat elakkan daripada berulangnya peristiwa ini. Adakah anda bersetuju bahawa peristiwa 13 Mei memberikan impak yang besar kepada rakyat Malaysia? Saya bertuju peristiwa ini memberi impak kepada rakyat terutama terhadap perpaduan kaum di Malaysia. Peristiwa ini juga sentiasa akan dianggap pengubah perpaduan di antara kaum di Malaysia.
Pada pendapat anda, adakah peristiwa berdarah ini mampu berulang? Saya sedar bahawa perkara sebegini boleh berulang jika tiada kesepaduan dalam politik dan masyarakat. Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang anda dapat daripada peristiwa 13 Mei 1969? Peristiwa ini mengajar saya tentang bagaimana sesuatu perkara dan perasaan yang disimpan dapat mengakibatkan kemusnahan yang besar. Pergolakan yang berlaku sebelum negara mencapai kemerdekaan telah mengakibatkan perasaan dendam yang membara disimpan dalam hati. Perasaan tersebut telah melimpah ruah akibat salah faham dan hasutan dan mengakibatkan kemusnahan yang kita sendiri tidak dapat jangkakan telah berlaku. Apakah tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk menghalang peristiwa sebegini daripada berulang? Sebagai rakyat Malaysia, kita seharusnya bersatu padu dan bertolak ansur antara kaum, menghormati kepelbagaian di Malaysia dan mengambil berat sensitiviti kaum lain agar dapat mengekalkan hubungan yang baik antara kaum. Perpaduan dan hubungan baik antara kaum merupakan tunjang kepada keamanan dan keharmonian di Malaysia.